الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما amma ba'd. Sambungan kita ayat yang ke-44. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب dan berilah peringatan ya Muhammad kepada manusia pada hari datangnya azab kepada mereka fayaqulul ladzina zalamu maka orang-orang yang zalim akan berkata rabbana akhirna ila ajalin qarib wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami kesempatan ini untuk kembali ke dunia walaupun tempohnya sekejap sebentar nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul nescaya kami akan menerima mematuhi seruan dakwahmu dan kami akan mengikuti rasul-rasul
awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Lalu dikatakan kepada mereka, bukankah dahulu semasa di dunia kamu telah bersumpah bahawa kamu sekali-kali tidak akan binasa. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kamu tinggal di tempat orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kamu tinggal di tempat orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal, dan telah nyata bagi kamu bagaimana kami telah bertindak terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum, dan sesungguhnya mereka telah membuat makar, yakni tipu daya, padahal Allah Ta'ala mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung ganang. Sambungan daripada ayat sebelumnya, ayat yang telah kita baca minggu lepas, berhubung dengan nasib yang diterima oleh orang-orang zalim di hari kiamat. Keadaannya sangat menyedihkan. Mereka keluar daripada kubur dengan cepat, dengan tergesa-gesa, dalam keadaan menundukkan kepala sehingga tidak berkelip pandangan mata mereka. Lalu diberi peringatan kepada manusia, di mana Allah Ta'ala menurunkan perintah secara khusus, wa anzirin nas. Anzir maknanya khawif, ya Muhammad, khawifin nas, hendaklah kamu memberikan inzar, peringatan, sehingga timbul rasa khauf, rasa takut kepada manusia tentang adanya hari di mana berlakunya azab. Yang dimaksudkan hari berlakunya azab adalah wahwa yaumul qiyamah, hari kiamat, ataupun hari di mana manusia itu mati. Apabila berlakunya kiamat atau berlakunya kematian kepada seseorang, maka tibalah masa seseorang itu akan menerima balasan di atas perbuatannya. Adapun orang-orang yang zalim, maksud allazina zalamu, zalim sama ada bil kufri aw syirki wat takdzib, dengan kufurnya ia, dengan perbuatan syiriknya ia, dengan perbuatan mendustakan rasul, mendustakan agama, maka timbullah rasa penyesalan. Ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun, janganlah kamu mengira Allah Ta'ala leka dan lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sengaja Allah Ta'ala tangguhkan azab untuk mereka. Lalu apabila datangnya hari kiamat dan mereka melihat azab itu ada di hadapan mereka, lalu mereka meminta supaya akhirna, berikanlah kami tempoh untuk waktu yang sedikit lagi. Kalau boleh hidup semula, hidup sementara pun tak apa, dengan tujuan untuk nujib da'wataka, kami menerima dakwahmu. Tetapi sudah menjadi ketentuan Allah, apabila manusia melihat berlakunya azab, sampainya azab kepada manusia, maka tidak ada guna lagi. Orang yang kafir yang mahu beriman ketika itu tidak diterima keimanannya. Orang yang berdosa dan mahu bertaubat tidak lagi diterima taubatnya. Kita boleh rujuk ayat di akhir surah Ghafir, ayat 83. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Apabila mereka melihat azab kami, azab siksaan kami, azab sama ada azab yang berlaku di dunia sebelum kiamat ataupun ketika berlaku kiamat itu sendiri, sebab kiamat itu adalah azab. Lalu mereka berkata, amanna billahi wahdah, kami hanya beriman kepada Allah Ta'ala sahaja, dan kami engkar, kami kufur kepada segala perbuatan syirik yang kami lakukan sebelum ini. yakni orang-orang yang zalim di kalangan kaum musyrikin menyatakan penyesalan sebab sebelum itu mereka tidak beriman. Apabila melihat azab barulah nak beriman. Adakah iman mereka diterima atau adakah iman itu memberi manfaat? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum.
maka tidaklah berguna kepada mereka oleh keimanan mereka ketika mereka melihat azab kami. Apabila sudah melihat azab, tidak ada guna lagi mahu beriman. Hal yang sama berlaku kepada Fir'aun. Pernah kita baca dalam surah Yunus dulu. Walaupun dia menolak dakwah Nabi Musa dengan penentangan yang keras, tetapi ketika saat-saat akhir lemah tenggelam dalam laut, hatta idza adrakahul gharaq, apabila sudah sampai tempoh untuk tenggelam, nak mati dah, lalu dia berkata, qala amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan yang telah diimani, dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah orang Islam juga. Tetapi ketika itu tidak diterima. Al-ana, adakah sekarang kamu nak beriman? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sesungguhnya kamu telah menderhakai Allah dan menolak dakwah Nabi Musa alaihi salam, dan kamu termasuk orang yang banyak melakukan fasad, berbuat kerosakan di atas muka bumi. Zalim, merujuk kepada orang musyrik, merujuk kepada orang yang kafir. Juga secara umumnya kepada sesiapa yang berbuat kezaliman. Sesiapa yang berbuat kezaliman maka tidak terlepas daripada apa yang dia akan terima balasan azab mengikut kadar kezalimannya. Walaupun ayat ini secara khusus untuk lil musyrikin wal kafirin, untuk orang musyrikin dan orang kafir, tapi secara umumnya azab itu juga akan menimpa orang-orang yang ada berbuat zalim. Secara kebetulan kita berada pada bulan Zulhijjah, tinggal baki sehari dua lagi untuk hari raya, esok hari wukuf. Ketika berada dalam suasana begini, ketika Nabi SAW menunaikan hajjatul wada', haji penghabisan. Nabi ni haji sekali je, itulah haji yang pertama, itu haji yang terakhir. Lalu dia bertanya, ayu syahrin hadha, kita ni berada pada bulan apa? Semasa berada di Makkah, semasa berada di Arafah, ayu syahrin hadha. Lalu qulna, kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Padahal sahabat tahu dah bulan ni bulan Zulhijjah, tapi mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Setelah diberi jawapan begitu oleh para sahabat, Nabi SAW sakata, diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, sehingga kami menyangka bahawa Nabi akan tukar nama bulan Zulhijjah ni kepada nama lain. Dia akan menamakan bulan ini dengan nama lain selain daripada nama yang biasa disebut. Lalu dia berkata, alaysa Zulhijjah, tidakkah ini bulan Zulhijjah? Lalu kami berkata, bala, bahkan betul lah. Lalu ditanya lagi, fa ayyu baladin hadha, kita berada di negeri apakah ini? Soalan itu soalan yang sudah diketahui jawapannya, tapi yang peliknya sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Padahal sudah diketahui bahawa negeri ini adalah negeri Mekah. Lalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tetapi Nabi SAW tidak terus memberi respon terhadap jawapan sahabat tadi. Dia cuma sakata, diam seketika, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, sehingga kami menyangka bahawasanya Nabi akan menamakan negeri Mekah ini dengan nama lain yang tidak dinamakan sebelumnya. Lalu dia berkata, alaysa al-baldatu, tidakkah ini negeri, maksud negeri Mekah. Baldah merujuk kepada negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Al-baladil amin merujuk kepada negeri Mekah. Lalu apabila Nabi kata, tidakkah ini negeri Mekah? Kulna, kami berkata, bala, bahkan. Mula-mula tanya tadi, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Tetapi apabila diberi jawapan oleh Nabi, maka sahabat mengakuinya, maknanya dia tahu dah. Ini menunjukkan para sahabat kadang-kadang dia lebih bersifat tawaduk dalam perkara yang mereka tahu, maka jawapan yang lebih menunjukkan rendah diri ialah Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Lalu ditanya lagi, fa ayyu yaumin hadha, Nabi bertanya lagi, kita berada pada hari apakah ini? Lalu mereka berkata,
Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Padahal sudah diketahui bahawasanya hari ini adalah hari apa dia? Hari raya lah. Hadis ni apa dia? Hadis ni berlaku ketika Yaumun Nahar, bukan Yaum Arafah, hari Yaumun Nahar, hari ke-10 Zulhijjah. Tetapi Nabi SAW tidak memberi respon yang serta-merta, walaupun dijawab oleh para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Fasakata, dia diam, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, sehingga kami menyangka dia akan menamakan hari ini, hari 10 Zulhijjah ini, dengan nama yang lain. Lalu dikatakan, alaisan nahar, tidakkah hari ini adalah hari melakukan ibadat korban? Kita hari ini berada pada 8 Zulhijjah. Hari ini jemaah haji menuju ke Arafah untuk wukuf esok. Hari ini dipanggil Yaumut Tarwiyah. Esok Yaum Arafah, lusa Yaumun Nahar. Lalu bila ditanya, tidakkah ini Yaumun Nahar? Qulna bala, kami berkata bahkan. Lalu dijawab oleh baginda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah kamu, kehormatan kamu, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, kehormatan kamu adalah haram ke atas kamu. Maksud haram, tinggi nilai kehormatannya, sehingga tidak boleh seseorang berbuat zalim kepada kamu. Itu kita nak kaitkan dengan ayat bahawasanya orang berbuat zalim akan menanggung penyesalan di hari kiamat. Mulianya negeri Mekah, mulianya hari ini, dan mulianya bulan ini, sebagaimana tingginya nilai kemuliaan pada harta benda kamu, darah kamu, dan juga kehormatan kamu. Wasatalqauna rabbakum, kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu, yakni kamu akan bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Fayas'alukum an a'malikum, dan dia akan bertanya kepada kamu tentang amalan-amalan kamu. Maksudnya Nabi memberi peringatan bahawa setiap apa yang kamu buat, kalau ianya ada kaitan dengan urusan Allah, sekiranya berlaku kezaliman, kamu tidak akan terlepas. Sekiranya ada hubungan kaitan dengan orang lain pun tidak akan terlepas. Sebab sekecil mana kezaliman yang dibuat oleh manusia akan ditunjukkan. Seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam satu hadis yang lain, man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a ardin. Sesiapa yang berbuat zalim walaupun sekadar sejengkal, sikit atau sejengkal daripada tanah, kalau seseorang itu ambil tanah orang lain walaupun sikit, maka akan dikalungkan, akan digantungkan pada lehernya 7 petala bumi seberat tu. Mana dia akan menanggung beban yang berat dengan sebab dia mengambil hak orang lain. Hak orang lain. Sebab tu hadis ni ada kaitan dengan satu cerita berbuat zalim apabila seorang wanita bernama Arwah binti Arwah mendakwa bahawasanya Sa'id bin Zaid, seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu telah mengambil tanahnya. Lalu kes itu dibawa kepada khalifah di zaman khalifah Marwan bin Al-Hakam. Tetapi Sa'id bin Zaid menjawab, adakah patut saya berbuat begitu setelah saya mengetahui bahawasanya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berbuat zalim dengan mengambil sedikit daripada tanah orang lain, tanah milik orang lain. Mungkin tempat kita ni, orang yang ada tanah bersempadan dengan tanah orang lain, dia tukar, dia ubah batu tara tu, batu penanda sepada tanah. Ialah boleh jadi orang lain tak tahu, tetapi Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan perbuatan itu memang zalim, sebab ambil hak orang lain, mengambil hak orang lain, walaupun ada disebut dalam hadis yang lain, wa in kana qadiban min araqin, walaupun sedikit daripada kayu arak. Kayu arak ni kayu dibuat sugi, walaupun sedikit daripadanya, maka akan dituntut juga. Apatah lagi kalau ambil banyak. Sebab tu orang yang beriman, orang yang bertakwa sangat takut kalau mereka ada berbuat kezaliman kepada sesiapa, ataupun boleh jadi zalim itu dilakukan kepada haiwan. Kepada haiwan.
Satu ketika Nabi SAW melihat seekor unta yang kurus, unta kurus, nampak uzur, sakit. Lalu baginda mendekatinya seakan-akan sedang bercakap dengan unta. Lepas tu dia beritahu, hadhihi naqah tashku ilayya, unta ini mengadu kepada aku bahawasanya dia telah dibebankan dengan kerja yang berat. Aina sahibu hadhihi naqah, di mana tuan punya unta ini? Lalu apabila diketahuinya, panggil tuan unta tu, ittaqullah fi hadhil bahaim al-mu'jimah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah terhadap binatang-binatang ini yang sifatnya dia bisu, dia tak boleh kacak sebab binatang tidak boleh bertutur. Fakuluha salihatan warkabuha salihatan, kamu perlu kuluha dengan maksud at'imuha, beri makan kepadanya dengan cara yang baik dan tungganglah dengan cara yang baik. Jangan kamu bebankan ia lebih daripada kemampuannya, sebab itu dikatakan perbuatan zalim. Kita pernah mendengar hadis di mana hadis tadi riwayat al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Kita pernah mendengar hadis yang sahih riwayat al-Imam Bukhari, di mana dikhabarkan oleh Nabi, dakhalat imra'atun fi hirratin azabatha, masuklah seorang wanita ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing yang dia seksa. Buat zalim kepada kucing, mungkin pada manusia buat zalim kepada kucing, maka masuklah ia dalam neraka dengan sebab fi hirrah, sebab seekor kucing. Habasatha, dia kurung kucing itu dan tidak diberi makan. Wala hiya at'amatha, tidak beri makan kepada kucing. Wala tada'ha, dan tidak dibiarkan kucing itu bebas ta'kulu min khashashil ardi, untuk dia makan serangga-serangga atas muka bumi. Dia kurung kucing, tak boleh makan, mati kucing itu, masuk neraka ni. Kita kata apalah sangat seekor kucing. Kucing bukannya manusia, kucing. Tetapi di sisi Allah Ta'ala berbuat zalim walaupun kepada binatang, ada balasan di akhirat. Apatah lagi kalau zalim yang lebih besar, maka risikonya, akibatnya lebih besar. Maka tidak mustahil kenapa Allah Ta'ala menceritakan orang-orang zalim menyesal sehingga mereka minta akhirna, berilah tangguh, berilah tempoh kepada kami untuk sedikit masa, ajal yang qarib. Ayat ini ada persamaan kalau kita rujuk di akhir suratul Munafiqun. Apabila Allah Ta'ala mendatangkan perintah supaya wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada seseorang di antara kamu. Kerana apabila datangnya kematian, fayaqulul, lalu dia akan berkata, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lalu orang berkenaan akan berkata, wahai Tuhan, kenapakah tidak engkau tangguhkan aku sedikit masa lagi supaya aku dapat bersedekah? Kalau dah mati, dah tak boleh bersedekah apa dah, satu benda pun kita tak boleh buat dah apabila sudah mati. Lalu orang yang mati itu menyesal dan berkata, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Di sini dia kata rabbana akhirna ila ajalin qarib. Uslubnya, gaya bahasanya serupa, sama, iaitu minta supaya ditangguhkan sedikit tempoh kematian atas tujuan untuk melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki, beriman kepada Rasul, menerima dakwah yang dibuat oleh mereka, atau melakukan sedekah, merujuk kepada ayat di akhir suratul Munafiqun. Kerana aku mahu menjadi di kalangan orang-orang yang soleh, tetapi janji Allah sudah pasti, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menangguhkan ajal kematian seseorang apabila sudah sampai masanya. Lan yuakhir wa lan yuakhirallah, lan tu lan muabbadah, siapa bila-bila pun tidak akan ditangguhkan. Kerana ketentuan ajal, bila siapa masa dia kena, dia akan kena, kecuali kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk ditangguhkan, itu lain cerita. Tapi biasanya kalau siapa masa kena lah. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira.
di akhir surah Fatir. Kalaulah Allah Ta'ala menghendaki untuk menghukum manusia dengan sebab perbuatan mereka, usaha yang mereka buat, nescaya dihukum manusia sehingga tidak ada satu pun dabah, binatang atas muka bumi masih hidup. Semua manusia, binatang akan mati dengan sebab perbuatan zalim manusia. Sebab bila turun azab, bukan manusia yang zalim sahaja kena. Sebagaimana jelaskan minggu lepas, dia akan kena habis. Semua akan kena, sehingga tidak ada satu dabbah pun yang hidup, melainkan akan mati. Dabbah merujuk kepada kehidupan yang melata, merayap di atas muka bumi, termasuklah manusia. Walakin yuakhiruhum, tetapi Allah Ta'ala menangguhkan kepada tempoh tertentu kalau ia kehendaki. Dan apabila sampai, maka kenalah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha melihat terhadap perbuatan hamba-hambanya. Jadi mereka minta supaya diberi tangguh dengan tujuan untuk nujib da'wataka, kami mahu menyahut, menerima seruanmu. Persoalannya, kenapa sebelum ni tak saya terima? Kenapa sebelum ni tak saya buat? Kenapa sekarang baru nak buat? Orang kata kalau dah terhantuk baru terngadah, kalau dah kena baru rasa sakit. Wa nattabi'ur rasul, janji mereka untuk ikut rasul. Maksud dakwah di sini min ijabati da'watika ila tauhid wa ikhlasil ibadah laka, iaitu kami akan menerima seruan kamu, panggilan kamu ya Allah melalui rasul-rasul yang kamu utuskan, seruan untuk mentauhidkanmu, mengikhlaskan ibadat kepadamu, wattiba'i rusulika fima arsaltahum bihi, dan mengikuti rasul-rasul kamu yang engkau utuskan mereka dengan dakwah itu. Sebab tu perkara yang paling penting dalam kehidupan beragama adalah ittiba', ikut rasul. Kalau tak ikut rasul, memang akan jadi punah rana habis. Ikut rasul. Ikut rasul. Kalau kita kata dalam bab ibadat haji, apa dia, wukuf itu daripada Arafah. Kalau seseorang tu nak mereka cipta wukuf di tempat lain, tak boleh. Dan wukuf hanya tarikhnya pada 9 Zulhijjah. Kalau nak ubah, tak boleh. Dalam bab ibadat haji, Nabi SAW memberi pesanan, khudhu anni manasikakum, kamu ambillah daripada aku ibadat-ibadat kamu. Khudhu anni, ambillah daripada aku. Mana orang nak melakukan ibadat haji tak boleh buat pandai-pandai dia, mesti mengikut apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dari sudut tawafnya, sa'inya, semua sekali, sehinggalah sempurna dalam lengkap ibadat hajinya. Tetapi seandainya jika diubah mana-mana perkara, maka raddun man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang bukan daripada urusan agama kita, maka ia tertolak. Dalam kisah yang telah saya sebutkan minggu lepas, apabila seorang lelaki datang bertemu dengan Imam Malik dan menyatakan hasratnya untuk berniat ihram di Masjid Nabi, bukan di Zulhulaifah, sedangkan dia adalah ahlul Madinah, penduduk Madinah. Maka dibantah oleh Imam Malik sebab perbuatan itu menyalahi sunnah Nabi. Dalam bab beragama, termasuk dalam urusan ibadat, wajib ittiba', bukannya ibtida', ikut, bukannya buat sesuatu yang direka-reka. Ikut saja. Apabila diperintahkan begitu, maka begitulah. Apa dia lagi? Dalam bab haji, okey, korban. Dalam bab ibadat korban, kita mendengar ada pandangan-pandangan yang nadir, yang ganjil, yang gharib, mengatakan kalau tak mampu korban dengan kambing, unta, lembu, yang seumpamanya, boleh korban dengan yang lain-lain. Paling tidak pun boleh korban guna dajadah, ayam. Ada pandangan itu seperti yang didukilkan daripada Imam Asy-Sya'bi, disebut oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari. Tapi kaul itu adalah kaul yang dhaif. Jumhur mengatakan yang lebih asah, yang lebih sahih, yang lebih arjah, lebih rajih adalah sama ada dengan ibil, dengan unta, dengan bakar, dengan ghanam, dengan lembu, unta, lembu atau kambing. Tapi selain daripadanya adalah dianggap mukhalafatus sunnah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW selain daripada apa yang disebut sebagai al-an'am, binatang ternakan yang banyak dagingnya. Maka bila kita bertemu dengan pandangan-pandangan yang dianggap agak gharib, pelik, maka disitulah perlu kembali kepada sunnah.
yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila berlakunya kekhilafan di antara kamu, wajib bagi kamu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk setelahku, selepas zamanku. Jadi orang zalim menyesal tidak ikut Rasul dari sudut mentauhidkan dan dari sudut mengikhlaskan ibadat. Lalu dikatakan kepada mereka, awalam takunu aqsamtum, tidakkah kamu dahulu pernah bersumpah? Yani awalam takunu tahlifuna min qabli hadhihi al-halah hinama kuntum fid dunya. Tidakkah kamu dahulu pernah bersumpah bahawasanya kamu sekali-kali tidak akan binasa dan tidak akan lenyap? Maksud tidak akan binasa, akan hidup selama-lamanya dan tidak akan dibangkitkan. Sumpah ni ada dinyatakan dalam ayat satu ayat surah An-Nahl, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka itu bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Orang-orang yang ingkar bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh mengatakan Allah Ta'ala tidak akan membangkitkan orang-orang yang mati. Mana kalau kami hidup, kami akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Bahkan orang mati pun tidak akan hidup kembali. Walaupun mereka bersumpah untuk menguatkan hujjah, menguatkan pendirian mereka, tetapi sumpah itu tidak memberi apa-apa faedah, sebab akhirnya mereka pun akan mati. Jadi ayat ini dalam bentuk istihza kepada orang kafir. Awalam takun, tidak bersumpah dahulu tidak akan mati. Lepas tu bila sekali nak mati, apa nak minta hidup balik? Kalau kamu mampu untuk terus hidup, hiduplah. Tetapi tidak ada seorang manusia pun boleh menolak ketentuan daripada Allah, walaupun manusia itu cuba untuk mengelak daripadanya. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum, dan kamu pernah mendiami, pernah tinggal di tempat yang turut didiami oleh orang-orang yang zalim. Kamu berada dari kalangan orang-orang yang berbuat fi zulmi wal fasad, berbuat kezaliman, kerosakan. Wasahabtum adh-dhalimina li anfusikum, li anfusihim, kamu telah bersahabat dengan orang-orang zalim pada diri mereka sendiri, dan kamu berjalan mengikut perjalanan mereka, walaupun sudah nyata kepada kamu tindakan yang kami lakukan terhadap orang-orang yang zalim, minal ihlak wal iqab, dibinasakan dan dijatuhkan siksaan kerana perbuatan mereka mendustakan dan ingkar kepada dakwah kebenaran. Ini bagi orang-orang yang masih degil dan mahu bersama dengan golongan yang zalim dan sudah melihat bagaimana tindakan Allah terhadap orang zalim zaman dahulu. Semua orang yang zalim akan dibinasakan oleh Allah. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, akan dibinasakan orang zalim sampailah ke akar umbinya, kena habis. Bukan dari atas saja, bawah kena habis. Bukan sekadar hak mastermind yang menjadi dalang, hak jadi anak buah bawah kena habis. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, apabila dibinasakan semua sekali, lalu diminta untuk berkata walhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kerana orang zalim dibinasakan semuanya dan layaklah mereka menerima balasan itu. Dan kami telah membuat banyak amsal, perumpamaan bagi kamu, dan kamu boleh berfikir tentangnya. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum, dan sesungguhnya mereka telah mengadakan tipu daya, makar, tipu muslihat. Padahal tipu daya mereka lakukan itu untuk ibtalil haqqi wa takriril batili, untuk mereka membatalkan, menghapuskan kebenaran serta menaikkan kebatilan. Akhirnya sia-sia dan tidak berjaya, kerana perbuatan mereka itu sudah sedia diketahui di sisi Allah. Makar, makara yamkuru wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu daya, perencanaan, tipu muslihat,
dan Allah Ta'ala boleh membalas tipu daya mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu daya, tipu muslihat, perancangan jahat, dan Allah Ta'ala boleh membalas tipu daya mereka. Ayat itu berhubung dengan perancangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir semasa dakwah Nabi di Mekah, di mana mereka itu pernah bermesyuarat di Balai Bani Sa'adah di Mekah atas tujuan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, dalam surah Al-Anfal. Ingatlah ketika mereka mengadakan tipu daya ke atasmu ya Muhammad untuk menangkapmu, untuk membunuhmu, untuk menghalaumu keluar daripada Mekah. Mereka mengadakan tipu daya sebegitu dan Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Padahal di sisi Allah Ta'ala akan tipu daya yang mereka lakukan itu, dan pasti akan mereka menerima jaza pembalasan. Adapun tipu daya mereka itu sudah ditulis dan direkodkan di sisi Allah Ta'ala, wa sayujazihim alaihi al-jaza' al-adil. Akan dibalas ke atas mereka atas perbuatan itu dengan pembalasan yang adil. Wa yuhasibuhum al-hisab asy-syadid, dan akan dihitung amalan mereka dengan hisab yang syadid, yang tegas, mana hisab yang sangat berat. Sebenarnya hisab amalan, kalau hisab dengan sikit hisab itu pun, kalau hisab yang mudah, apabila turunnya ayat fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi buku amalan dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min ahadin yuhasabu, tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali illa halak, dia akan binasa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana pula dengan orang yang Allah Ta'ala sebut kalau terima buku amalan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Nabi menjawab, dzalikal aradu, itu hanya sekadar dibentangkan, ambil inilah buku kamu tu. Tetapi kalau diminta untuk dibaca dan diperiksa satu persatu, berat. Orang itu akan menerima nasib yang buruk lepas tu, ya. Tetapi ada pun orang yang terima buku amalan dengan tangan kiri, mengikut ayat dalam surah Al-Haqqah, ataupun daripada belakangnya, wa amma man utiya kitabahu min wara'a dhahrihi, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Ada pun orang yang terima buku tu baik daripada sebelah belakang, kemudian terbang ke arah sebelah kiri, maka dia akan menjerit dan melaung dengan mengatakan subura, maknanya binasalah, celakalah. Jadi hisab yang berat adalah hisab di mana seseorang akan terima buku amalan dengan tangan kiri dan akan dipersoal sehingga dia rasa dia akan mati, dan dia akan sebenarnya tak mati dah, mana dia akan menerima nasib yang malang, nasib yang lebih teruk. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun tipu daya mereka itu sebenarnya tidaklah dapat untuk menghilangkan bukit bukau. Sebenarnya yang dimaksudkan bukit bukau di sini bukan bukit sebenar. Ia adalah suatu tashbih dalam kalau kita mengaji balaghah, suatu tashbih iaitu suatu perbandingan bagi benda yang kukuh, benda yang kukuh. Tapi jumlah ni lebih kepada dalam bentuk kalam yang bersifat sama ada majaz ataupun isti'arah, dipinjamkan perkataan bukit untuk menggambarkan kekuatan syariat Allah. Sebab jibal, maksud bukit di sini ada ayatullah wa syara'i'uhu, ayat-ayat Allah dan syariat-syariatnya. Li'annaha bimanzilatil jibal ar-rasiyah, kerana kedudukan ayat-ayat Allah dan syariat agamanya seperti bukit-bukit yang kukuh, yang utuh dari sudut thabatan wa tamakkunan, ketetapan dan kekuatannya, kegagahannya. Mana ayat-ayat Allah tidak akan dapat diganggu, gugat, dan tidak akan dapat dikacau oleh orang-orang yang zalim, walaupun mereka buat secara mana pun. Seumpama kita tidak mampu untuk merubah bukit yang besar, nak alih bukit tidak mampu. Jadi bukit ni mari dalam bentuk suatu perbandingan kekuatan ayat-ayat Allah dan syariatnya
Sehingga buatlah perancangan setara mana mereka tidak mampu melenyapkan bukit, yakni tidak mampu untuk menghapuskan agama Allah dan ayat-ayatnya serta syariatnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.